Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam sesuatu menarik yang berlaku dan di Discord channel pun sudah sharekan kenapa kita perlu bound di kawasan itu dan sudah share dua poin penting untuk aku kata dua data penting untuk rebound, iaitu expectation aku kata bullish divergence dan juga pattern iaitu falling wedge, iaitu expectation kita berada di last support yang sepatutnya tempat di mana area sepatutnya Bitcoin bound dan dah pun melakukan bounce malam. Cuma kita nak tengok bound untuk malam tadi adakah legit untuk kita mengatakan momentum bullish terus, momentum bullish datang balik ataupun expect kita akan terus melakukan kenaikan. Nanti akan terangkan di chart dan tunjukkan anda manakah level-level yang perlu kita monitor. Sekiranya kita breakout itu, barulah kita akan nampak momentum bullish itu adalah confirmation kita lebih kuat strong untuk mengatakan bullish momentum kita kembali strong untuk push price naik ke atas. So let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Nanti di chat tu akan terangkan apa yang sudah sharekan di Discord channel dan tu akan terangkan kembali untuk anda semua. Dan siapa yang dah ada di Discord channel, anda boleh tengok balik untuk kata more clarify untuk apa yang Zul katakan semalam. Okay, let's go kita pergi coin market cap. So inilah coin market cap. So pertama kali kita akan tengok dulu total market cap secara keseluruhan dalam tempoh 24 hours untuk hari Isnin semalam. Apa yang dah berlaku? So current market ataupun total market dalam kripto ialah berada di 1.8 trilion. Kemudian volume ikutkan pagi semalam 56 dan berada 96. Kemudian dengan BTC daripada 40.9 ke 41.1. Kemudian Ethereum drop sikit daripada 19.8, 19.6 ke 19.4. So meaning kita tengok malam total market meningkat, volume yang tinggi, agak tinggi malam dalam 40 bilion peningkatan. Kemudian BTC 49 ke 41. So meaning kita tengok dominasi Bitcoin malam melakukan price melakukan kenaikan malam lebih didominasi oleh Bitcoin. Jumpa pun ayat tu. So guys, let's go kita tengok di secara summary pergerakan semalam. Kita tengok volume total market meningkat hampir 0.5%. Kemudian volume meningkat hampir 80%. Sebab apa 80%? Sebab ikutkan pagi semalam kita pada 56 dan peningkatan sampai ke 96 tu hampir 100% punya increase. So sebelah kita tengok 80% tu volume yang tinggi semalam. So kemudian untuk total dominan juga meningkat daripada 40.6, iaitu kita tengok sampai 0.4% peningkatan dalam dominasi Bitcoin increase dalam market. So let's go kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 40.8k, iaitu untuk tempoh 24 hours 1.67%. So apapun ini masih lagi belum habis untuk 24 hours. Sebab apa, currently baru hampir pukul 7, 6.50. So kita perlu ada dalam 1 jam 20 minit lagi untuk candle hari Isnin close. So tengok berjaya di 2 dah 1.8. So mungkin ada lagi perubahan dalam 2 jam ni, kita tak pasti. Apa volatile dalam market ada tinggi. So kalau ada lagi kenaikan, kita akan nampak percentage ni akan lagi tinggi, bergantung kepada waktu yang anda tengok. So untuk Ethereum daripada 3k still lagi kritik 0.5, so dropping. Untuk BNB 0.561, tapi tak expected altcoin melakukan peningkatan malam. Disebabkan apa? Disebabkan malam dominasi Bitcoin dalam market yang meningkat. So Ethereum drop. So itu petanda kenaikan semalam. Kita akan tengok di Bitcoin saja. Di altcoin lain tak expect akan melakukan peningkatan yang banyak. So kita tengok mostly Luna 11%. So Luna ni biasalah mencakap bila Bitcoin drop memang Luna akan melakukan peningkatan. Sebab apa? Peningkatan dalam penggunaan UST, bukan USDT, iaitu UST. So lebih banyak UST digunakan meaning lagi banyak Luna akan di-burn. So bila banyak Luna di-burn, supply ada kekurangan, demand tinggi, itulah push price melakukan kenaikan. So itulah expected Luna 11%. Sebab tu Terra Luna ni kalau anda buy, anda boleh counter market, iaitu sekali counter dalam bearish market, anda boleh buy, anda make sure ada Luna juga dalam ni portfolio. Sebab apa? Dia boleh counter anda punya aku kata bear market. Expected kalau harga coin turun, expected Luna melakukan peningkatan disebabkan USD tadi. So lain-lain coin tak banyak melakukan peningkatan drastik. Matic 3.46 still lagi below, iaitu 1.5. Kemudian lain-lain coin tak banyak berlaku perubahan. So mostly kita tengok semua sedang melakukan peningkatan, iaitu Bitcoin ni malam push. So apapun, let's go kita pergi ke Bitcoin. So sebelum tu pergi ke Bitcoin, semalam ada di
ada request untuk SRP. So nanti korang buatkan untuk SRP. So dia tengok juga untuk dia punya portfolio. Current portfolio Zul dalam loss iaitu 30%. So untuk makluman, dalam Discord channel semalam Zul dah keluarkan sedikit profit. Zul dah ambil profit dalam 1k USD dollar, iaitu dia punya total investment di crypto ataupun dia punya portfolio berharga 11.6k. So dah keluar semalam 1k. So expected tu ada dalam portfolio tu masih ada lagi 11.6, daripada 11.6 tolak 1k 10.6k. So meaning 3k tambah 7.5 tambah 3.1 sebetulnya expected tu masih lagi dalam tu punya portfolio tu, masih lagi pegang namanya 10.6k USD dollar. So tu hanya bawa keluar sikit semalam. Apa yang jual semalam untuk di Discord channel tu dah sharekan, iaitu tu jual apa, dia jual semua Bitcoin dan Ethereum tu di Luno. So di lain-lain di exchange lain ada lagi. Sebab apa tu jual semua itu adalah sebab untuk prepare tu punya cash, untuk edit tu punya cash, iaitu cash tu ambil kemudian tu keluarkan, tu letak di USB. So untuk tu prepare untuk end of the year. Sebab apa, macam cakap sebelum ni tu ada terangkan iaitu mengenai 4 year circle. So anda boleh tengok balik video 4 year circle, nanti tu akan letakkan link di atas ini. So anda boleh hopefully bila anda tengok 4 year circle tu anda faham ke manakah arah pergerakan market untuk sekiranya kita follow kita punya analysis untuk 4 year circle. So meaning kita boleh dah standby. Supposedly untuk kali ni anda dah standby dah duit untuk kata expectation untuk worst case, iaitu bearish market Bitcoin sampai 20 ke 26k. So apapun nanti itu adalah 4 year circle, anda faham itu untuk pergerakan. Apapun untuk pagi ni kita akan pergi ke chart iaitu Bitcoin USDT. Kita akan tengok apa yang berlaku price dalam melakukan pergerakan ni. So kalau anda tengok untuk review tu pagi mungkin ada sedikit berubah, iaitu kalau ikutkan sepagi semalam untuk first review tu ada mengenai ni. So ada triangle. So jika triangle ni akan breakout untuk expectation, hopefully kita break ke atas. Tapi juga breakout inilah pattern continuously pattern, iaitu price tu akan more break bawah, dah pun break ke bawah, dah pun sampai target. So expected yang data-data ni Zul dah share kan. Yes, got review semalam Zul tak share sebab apa, price tu masih lagi kuasa ni. Tapi selepas tu Zul dah share kan untuk di Discord channel tu apa yang akan berlaku. Contoh malam Zul dah share kan yang ini, iaitu yes, pergerakan ni kita nampak macam mana. Lepas saja baik saja Zul buat, aku kata habis Zul punya recording, price terus melakukan breakout dan jika inilah kita maknanya price akan sampai target adalah sampai 38.5. So apa yang berlaku, orang kata dalam beberapa minit aja price terus sampai ke kawasan support dan juga inilah good position untuk buy disebab apa, inilah price untuk kita rebound. So apa yang berlaku semalam Zul dah sharekan, Zul sharekan beberapa kat sini. Rujukan 38.9 ke 3 minit adalah good position untuk buy untuk long term. Expected inilah last buy kita untuk sekiranya bullish datang balik, kita akan nampak inilah last untuk bottom dia. Sekiranya kita break up barulah kita akan expected more lower. Tu Zul ada cakapkan adalah price untuk, Zul ada sharekan untuk maklumat ni sebab apa, price dah masuk range perlu bound. Nanti Zul signal bullish Zul akan share kan. Dan selepas itu beberapa jam Zul dah nampak bullish signal, iaitu Zul dah share kan kat sini, iaitu pertama bullish divergence, kemudian yang kedua Zul nampak iaitu price ini iaitu falling wedge. So, dua signal untuk buy dan expected akan berlaku dan juga adalah kawasan bound dah pun melakukan bound. So sekiranya anda nak dapat maklumat yang terkini seperti aku sekiranya ada yang urgent, tu akan share. Untuk semalam pun dah sharekan, iaitu malam tadi kita nak tengok untuk mengekang bullish kita perlu breakout trend line ni. So untuk hari ini dah pun breakout dan tu juga beware, iaitu kita expected boleh lagi drop bawah sebab apa, wedge ni boleh lagi bertukar. So apa pun untuk yang data ini dah pun kata memberi kita maklumat yang baru di untuk hari ini, iaitu kita akan tengok yang ini pergerakan wedge ini yang Zul share tadi. So untuk pergerakan bullish yang pertama, kenapa Zul expectkan semalam triangle kita dah complete, iaitu bearish pattern dah complete, dah sampai target, rebound balik. So apa yang pertama Zul nampak semalam ya pergerakan ini, iaitu pergerakan, nanti Zul akan share balik Zul punya chart. Okey, yang ni. So kenapa Zul cakap ini adalah expectation bullish, disebabkan price buat high low dan lower low. So price buat lower low, tapi apa berlaku di RSI buat higher high. So RSI ni buat low dan higher low. So ini pergerakan ini adalah pergerakan yang pertama, pergerakan yang amat strong untuk mengatakan dia akan rebound. So cakap di kawasan 38 ke 37 tu adalah kawasan must bound, dan kita dah dapat data pertama dan sudah sharekan, dan tengok stock RSI pun masa tu berada di overbought. Tu memang expected dia akan bound. So bound itu adakah legit? Untuk next kita nampak juga data, seterusnya data yang share tadi iaitu data falling wedge. So
falling wedge ni expectation 78 akan break ke atas, dah pun breakout ke atas. So semalam tu ada beware juga, sebab apa price sampai kawasan trendline ni, untuk apa yang berlaku price tu boleh santai ni rebound, retest dan boleh drop bawah, dan sekiranya dia drop bawah semalam, kita akan tengok wedge ni akan berubah. So apa-apa pun data yang kita ada sekarang ni adalah data yang bullish, seperti apa berlaku, dah pun rebound. So untuk kenaikan ini, adakah kenaikan ni boleh legit terus mengatakan dia akan bullish? So untuk pergerakan ni, first kita akan identify dulu pergerakan higher high dan lower low. So sebelum ni kita akan buat daripada price atas ni, kita buat pergerakan higher high, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low dan lower low. So kita akan tengok point last high dan last low. Point last high dan last low kita berada di kawasan ini. Ini higher low dan lower low. So meaning kita akan, untuk menggunakan Fibonacci, kita akan tarik Fibonacci dulu, swing high to swing low, dan kita akan nampak kita punya resistance. So currently price berada di resistance. So sekiranya kita nampak breakout ni lah good, tapi untuk more confirmation untuk pergerakan ni, kita perlu buat higher high yang pertama. Tu higher high dari mana? Higher high kita perlu tengok price tu lebih tinggi daripada point ni, iaitu expectation lebih tinggi daripada 41.5. So nanti tu akan buat sikit. So ini kita buat pergerakan ni higher high dan higher low. So kita tengok pergerakan ni kita tengok lebih tinggi daripada 41.528. So sekiranya candle ini berjaya close atas 41.528k, so meaning pergerakan ni daripada downtrend kepada uptrend. So meaning kita akan expectation, iaitu expectation untuk price itu pergi ke major resistance nya, iaitu kat mana? Kita akan pada swing low atas ini, pergerakan ni daripada swing low dan swing high ni, kita akan tengok kita akan ada resistance. So kita perlu breakout untuk pergi balik ke kawasan 50k. Kita perlu breakout resistance atas ni, iaitu antara price aku kata mostly kita ada berada di 44 dan 46k. So sebelum ni siapa yang tengok analisis tu hari-hari tu cakap 44k dan 46k ada kata kawasan yang legit untuk kita breakout. Dan sekiranya kita breakout 46 dan aku kata S break atas 46, so meaning kita boleh push sekali lagi ke 48. So break 48 ni kita akan sepatutnya at least price tu akan pergi ke mana? Kita akan nampak ini kita masih lagi dalam kita punya bear flag, iaitu pergerakan ini 48 jatuh balik ke kawasan bottom, kemudian expected next push price expected whatever dalam price ini. Dan sekiranya kita berani, kita boleh bagi bound kawasan ni. Tapi pun segi yang kita nak tengok ialah price breakout bearish target ni, kemudian pergi terus sampai ke kawasan ni. So meaning pergerakan ini adalah pergerakan aku kata bearish maknanya. Yes, kita akan ada hyper pump, kemudian pergerakan ni adalah untuk sampai resistance, dan barulah price akan drop untuk sampai ke 26k ke 20k punya target. So kat situ anda kekiranya anda tengok link di atas tadi, iaitu link 4 year circle, anda akan faham kenapa tu katakan bila sampai kawasan ni nanti tu akan, kat sini pun sudah ada dah buat pun tu punya note, iaitu tu akan TP 20% dan set stop loss dalam profit. So itulah pergerakan Bitcoin. So untuk hari ni kita akan discusskan pergerakan Bitcoin ini, adakah pergerakan legit untuk mengatakan dia bullish. So kita akan tengok data-data yang lain. So pertama kali di chart tu tak nampak lagi price ini legit untuk mengatakan dia akan atas, sebab apa? Price still lagi higher low. So kita buat lower low, higher low, lower low, dan expectation kita still lagi buat higher low. So ini tak lebih tinggi. So untuk yang point pertama, untuk di chart, di graph kita perlu tengok candle ini perlu close above atas ini, iaitu juga di 41.5. Kemudian kita nak tengok juga stock kata data yang lain tu, tengok RSI. So macam tu juga, whatever price berada di antara 50 ke bawah, kita akan seperti price more akan push ke bawah. Sekiranya price tu berada di atas 50 menuju ke area 80, kita akan seperti price tu akan more buat pergerakan. So minor pergerakan uptrend dan minor pergerakan downtrend. So currently kita berada di atas 50, stock RSI juga masih lagi ada momentum. So expectation untuk hari ni kita ada possibility untuk push price lagi. Untuk hari ni kita akan nampak higher high. So bila nampak higher high tu, kita akan tunggu retestment. Kita akan tunggu balik retestment. Expectation kita boleh tunggu di kawasan 0.3 ataupun 0.6, iaitu sekiranya price tu sampai ke kawasan ni, kita ada sikit ini. Sekiranya price sampai kawasan ni dan expectation akan berlaku sedikit rejection. Rejection itulah kita akan entry nanti untuk buy. So meaning kat mana kita akan swing. Kalau siapa ada termiss ataupun tertinggal di kawasan ni, dekat whatever kawasan 38, 37 ada boleh buy. Kalau anda pergi long term boleh buy. Kemudian sekiranya untuk anda entry balik,
kita akan nampak lagi another entry yang anda boleh tunggu adalah ini. Tu sekiranya price sampai kawasan ni berlaku rejection, sama juga kita akan tarik Fibonacci swing high to swing low 0.6, price boleh jatuh balik ke kawasan ini, ataupun untuk mengatakan sekiranya kita nak tengok momentum bullish yang strong, kita perlu rebound di kawasan 0.3 ataupun 0.5. So expectation price tu dalam masa, iaitu expectation kalau tengok dalam price 40.7 dan 40.3. Yes, tu tak pasti dia akan berlaku exactly macam ini, tapi itulah pergerakan yang kita nak tengok. Sekiranya price itu berlaku dan kita nampak price itu rebound daripada 0.3, so meaning itu mengatakan kita punya bullish momentum regain balik strength, so meaning kita akan expect price tu akan push price at least pergi ke punya resistance iaitu 46.44, break 46.44, kita akan melakukan at least kita akan pergi ke around 50k balik. So macam cakap di channel tu terangkan, tunjukkan confirmation dan macam mana nak tunjukkan kat manakah point-point penting. Macam mana chart itu bergerak tu tak pasti, tapi bila sampai kawasan tu akan terang kenapa price itu boleh melakukan push price lagi ke atas. So untuk hari ni adalah good untuk push price, kita ada lagi momentum untuk ke atas dan store asal pun momentum tu. Untuk hari ni kita ada resistance kawasan ni tu, untuk hari ni ada possibility kita akan push price kawasan ni sebelum kita ada sedikit rejection tu bagus. Sebab apa? Kita dah buat pergerakan higher low, lower low dan higher high lebih kawasan ni, so meaning kita akan expect kita akan ada higher low untuk buat pergerakan ni, so meaning expected price akan barulah melakukan huge pump untuk tackle kita punya kawasan 46k, dan break 46k barulah kita expected price itu akan more drastic di meja 48 dan kita expected di kawasan 50k pula. So itulah pergerakan chart apapun semalam, pergerakan yang menarik. So macam tu kan kak, semalam fear and index kita berada di 24. So kenapa cakap di semalam adalah price good position untuk bound, disebabkan kita tengok fear dalam market, extreme fear. Selalu cakapkan bila extreme fear price akan rebound, dan kita pun berada di point iaitu BTC macam tu sharekan di Discord channel, iaitu price perlu bound, atau kita dah sampai price di mana untuk price itu bound. So di kawasan ini tu, kalau apa yang dah tengok review tu lama tu dah terangkan banyak kali. Untuk clarify, sebelum ni tu ada cakap untuk last support kawasan aka last buy adalah consider price untuk bound balik ke area 50, iaitu di kawasan ini. So di kawasan ini adalah kawasan bound disebabkan apa? Macam cakap di adalah kita ada bullish bear flag, iaitu bottom bear flag. Sekiranya kita tengok zoom out, kita akan nampak pergerakan ni. So ada turunkan kat anda, iaitu mengenai satu trendline bawah ni. Sekiranya kita breakout ni, yes, kita akan nampak price tu mau push bawah, tapi sekiranya price nak bound balik follow sini, kita akan seperti inilah good position untuk bound. Tapi apapun, given time channel ini akan push price juga ke bawah. Cuma sama ada push sekarang ataupun dia akan naik dulu. Naik yang kita nakkan lah, nakkan itu price tu sampai kawasan ni breakout bear flag sampai ke resistance kita akan exit market, kemudian barulah price, kemudian kita akan lock dalam modal. Sekiranya drop bawah, kita akan exit market dan expected masuk balik ke kawasan ni. Ini akan menyebabkan price tu akan quarter trigger balik quarter semi triangle ni, untuk expectation kita akan sampai kita punya target, iaitu first target kita berada di kawasan 32k, dan juga worst case kita akan nampak price target untuk pattern ni adalah berada di kawasan 15k, ataupun range dalam kita punya last support, iaitu bearish target kita punya momentum. So kalau anda tengok tu punya 4 year circle di atas ini, link di atas dua share ni adalah expectation untuk anda faham kenapa adalah itu yang Zoom masukkan. Untuk hujung tahun ni kita expectation untuk 4 year circle barulah price bottom out. So sekiranya anda dapat duit AdBuzzP 10,000k, Zo sarankan untuk anda jangan invest lagi buat masa ni. Layan dulu apa yang dah anda invest untuk mungkin daripada tahun lepas hingga tahun ni. So untuk 10k tu Zo sarankan untuk anda simpan dulu di dalam ESB, dan daripada 10,000 tu nanti hujung tahun anda akan dapat dividen. So untuk the best case untuk masuk tahun ni adalah kita akan tunggu macam mana result performance kita, iaitu hujung tahun. Kalau anda tengok 4 year circle tadi, anda akan faham. So Zo amat recommendkan untuk anda tengok 4 year circle. Kenapa Zo expectationkan untuk tahun ni kita akan nampak bottom berdasarkan 4 year circle. Kita akan nampak Bitcoin berada di 20k. Tapi sebelum berada di 20k tu, Zo expectationkan dia akan push price dulu at least sampai ke 50-60 sebelum dia drop. So sekarang baru bulan 4, so nak masuk bulan 5. So kita expect sampai bulan 9, bukan bulan 10 mungkin kita ada pump ke kawasan 50-60. Kemudian daripada bulan tu kita akan drop daripada bulan 11, bulan 12 kita akan drop sampai 26k. So masa itu
hujung tahun barulah kita akan buy. Untuk buy weekly dan buy monthly di kawasan ni expectation kita akan berada dalam bearish market dalam range 14 dan 26k untuk tahun 2023 dan 24. So 2 tahun tu kita boleh collect asset sebanyak boleh. Kemudian tahun 2025 berdasarkan 4 year cycle kita akan start buran balik. Tu start buran apa yang kita nampak, kita akan dapat pergerakan ini, pergerakan yang Zul sharekan 4 year cycle, iaitu pergerakan ini. Kita akan pergi daily, iaitu pergerakan seperti ini di mana permulaan bullish market dalam tahun 2020 price melakukan hyperbola. Sama juga untuk 4 year cycle kita akan dapat bearish market untuk tahun pertama iaitu tahun 22, 24. So tahun 22 kita akan ada retracement sebelum dia drop. Ini yang untuk secara long term apa yang Zul expect adalah price itu akan rebound ke kawasan ini 50, 60, kemudian kita akan berlaku correction. So correction kali kedua ni kita expect untuk buat pergerakan higher high, lower low dan higher low, dan expected kita push another low ke bawah untuk expected sampai target kita di kawasan ni sebelum kita sideways untuk selama sampai untuk 2 tahun 24 dan tahun 25 barulah kita akan ada aku kata pump balik berdasarkan 4 year circle seperti itu. Anda tengok balik link di atas ni untuk sudah terangkan secara detail mengenai 4 year circle. So sekiranya ada lagi anda mungkin di video tu mungkin ada yang anda tak faham, anda boleh type di ruangan komen. Nanti Zul akan buatkan untuk satu video short untuk anda untuk terangkan apa yang anda tak faham tu, dan hopefully sekiranya ia dapat membantu anda. So jangan lupa like dan subscribe. So guys, sebelum Zul akhiri kita pergi dengar SRP. Sebab apa di ruangan komen semalam ada yang tanya pasal SRP. So Siti Syamimi ada tanya pasal SRP. So nanti kita tengokkan SRP. So SRP adakah good position untuk entry atau tak? SRP dulu Zul ada 1000 coin tapi Zul dah exit market. So untuk SRP apakah yang Zul tunggukan? So untuk SRP kita ada bullish pattern, iaitu kita ada falling channel. So falling channel yang Zul monitorkan ini, ataupun untuk yang lebih besar kita boleh monitor daripada ini. Kita akan tarik balik. So yang ni kita akan tarikkan dari bawah ni. So bila kita nampak ini, inilah channel yang sepatutnya anda boleh monitor, iaitu pergerakan kita nampak pergerakan downtrend. So now kita berada di upper channel. Kita ada satu Thailand tengah ni. So kita expected dalam satu channel besar kita ada dua channel. So channel daripada atas dan channel bawah. So meaning kita berada di kawasan ini. So meaning untuk pergerakan sekian Bitcoin sampai 60k kita expected untuk SRP juga boleh sampai kawasan ni. Untuk expected sampai mana? Macam cakap, sekiranya Bitcoin sampai di 60k dan berlaku rejection mengenai 4 year circle, swing high to swing low, kita akan nampak resistance kita berada di kawasan ni. Inilah kawasan main resistance untuk SRP. So ada potential untuk SRP push sampai ke kawasan ni sebelum dia masuk dalam follow Bitcoin punya bearish market. Kalau Bitcoin sampai 20k kita expected untuk SRP juga berlaku kawasan ni dan rejection. Apa buatlah price higher high, lower low, higher low, expected lower low. Kat sinilah point yang Zul akan tunggukan untuk SRP. Currently Zul tak dah jual semua dia punya position SRP, 1000 coin. So Zul akan buy balik 1000 coin sekiranya SRP jatuh di kawasan 0.30 sen dan 14 sen. Untuk kita tengok price ini, kita perlu tunggu untuk Bitcoin berada di around the bearish market ni macam terangkan. Itu expected dalam 20k ke 26k ke 20k kita akan nampak SRP kawasan ni. So SRP adalah good position untuk buy untuk long term. Sekiranya long term, sebab apa? SRP ni berdasarkan dia project, dia berdasarkan dia punya transaction pun laju. Even kalau Zul nak buat kuota transaksi antara exchange ke exchange pun tak buat dalam USDT, Zul buat dalam bentuk SRP. Zul beli SRP di Luno, kemudian Zul transfer ke exchange lain dan barulah Zul jual di sana kepada USDT. So SRP tu guna sebab apa? Ialah transaksi ni adalah laju. So hanya SRP ni ada hanya problem untuk SEC saja. Dia ada isu mahkamah mengenai ECC. So anda boleh kajilah mengenai ECC tu, kenapa dia melakukan SRP. Sudah terangkan sebelum ni, disebabkan Ripple jual dia punya pegangan yang besar dalam market. So SEC tu charge SRP ni sebagai market makers ataupun ada konflik sebab apa jatuhkan price. So, sebab itulah dia SEC. So apa-apa itulah lebih detail anda boleh kaji pasal SEC, case SSP dan SRP dan SEC. So anda akan faham. So apa pun SRP jika inilah adakah good position untuk kali ini Zul tak buy lagi, Zul memang tak ada. Tapi sekiranya SRP jatuh dalam kawasan ini, inilah kawasan memang Zul akan buy balik 1000 coin untuk SRP untuk long term. Expected net buran kita akan nampak balik price berada atas sampai $2 ke $3 balik. So guys,
Sebelum tu akhiri dia punya video kali ni, sebab apa di ruangan channel juga semalam ada yang tanya, sebelum ni ada kat channel pada Discord, so semalam ni ada tanya pasal ada tak Telegram. So tak ada Telegram, so hanya ada Facebook dan juga Discord. Di Facebook Johanna sharekan link untuk dapatkan lebih kata view untuk nak tarik ke YouTube. Untuk grup yang tu adalah ada grup Discord ni. So grup Discord ni lah grup yang berbayar banyak. Itu meaning siapa yang join macam mana nak join dia punya Discord channel, senang aja. So hanya anda hanya perlu join dia punya YouTube membership. So anda pergi ke dia punya page, anda akan nampak button join. So klik saja button join ni buat transaction. So meaning selepas anda join ni, pergi ke laman page dia punya Facebook juga, dan anda nampak home, video, playlist, community, membership. So di dalam membership ni, sebab apa, bila anda join di punya membership, anda akan nampak button membership ni. Kemudian klik saja membership ni. Kemudian dalam itu akan ada message yang mengandungi link Discord channel. So anda klik saja link Discord channel tu, anda akan automatic akan terus ke link masuk dalam dia punya Discord channel. So macam semalam dia ada share kan maklumat penting. So dua data penting, iaitu bullish diversion dan juga di share juga kata which expected naik. So untuk pagi ni hopefully kita dapat Bitcoin confirmation untuk hari ni, iaitu untuk apa yang tu nak tengok lah untuk hari ni lah, Bitcoin buat confirmation, iaitu buat higher high untuk mengatakan pergerakan ini Egypt, iaitu price tu perlu breakout, iaitu price ini nanti tu akan buat. Tadi expected 41.5, so berapa sebenarnya sekiranya price tu berjaya breakout ni buat higher high, so kita expect mungkin ada sikit rebound tu, sekiranya rebound di kawasan 0.3 Fibonacci, iaitu dalam 40 dan 40 berapa tadi, swing expectation, swing high to swing low 40 dan 41, swing high to swing low sekiranya sampai kawasan ni kita ada recent di kawasan 42. So yang ni so expected price melakukan sampai kawasan ni dan rebound 0.3, iaitu antara 40.7 ke 43. Sekiranya rebound balik, ini bermakna tandanya adalah kata good position untuk price naik atas. So meaning untuk best buy, siapa yang buy di kawasan ini adalah good buy. So siapa yang dah termiss buy ni, nak buy boleh tunggu dulu confirmation. Whatever price buat pergerakan higher high daripada ini, kemudian price ada rebound, at least rebound ke 0.3 Fibonacci, iaitu 40.7 ataupun 43, dan beware price boleh still lagi push balik ke kawasan 39 ke 39.8, 39.22. So meaning dia perlu push lah, dia boleh retest sedikit lower, tapi expected lower itu pun kita boleh nampak boleh price itu akan bounce balik ke atas. Sebab apa? Kita dah confirmation iaitu price buat higher high. So guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni, dan sekiranya nanti tu ada termiss something di daily chart tu, nanti biasa nanti tu akan sharekan di Discord channel, dan selalunya macam biasa Discord channel memang akan dapat dulu maklumat yang terkini, dan untuk di review pagi selalunya tu akan terangkan apa, tu explainkan balik apa yang dah berlaku. So hopefully di Discord channel anda dapat maklumat tu, dan anda tak faham anda boleh tanya dari situ, dia akan terangkan situ. Kemudian di review net dia akan terang kat dalam bentuk video untuk anda lebih memahami. So anda boleh belajar sikit tu, tak ada sorok-sorok pun ilmu tu, share apa yang tu faham, apa share yang tu dah belajar. So tu pun masih lagi banyak lagi benda yang nak belajar. So hopefully kita dapat belajar bersama-sama. So guys, itulah pergerakan Bitcoin. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi anda pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.